Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai jumlah siraman air untuk pokok buah-buahan yang menggunakan kolam takungan sebagai sumber air. Apabila tibanya musim kemarau, pertanyaan atau persoalan yang sering kita dengar adalah berapa liter air yang kita perlu siram pada pokok buah-buahan yang kita tanam. Pertanyaan ini adalah tepat bagi mereka yang mempunyai sumber air yang banyak. Bagaimanapun bagi mereka yang mempunyai sumber air yang terhad, iaitu menggunakan air dari kolam takungan yang tiada mata air, pertanyaan ini adalah kurang tepat. Ini kerana jika kita tidak menguruskan air secara tepat, maka air dalam takungan itu boleh kering. Oleh itu, kita perlu menguruskan air ini dengan tepat. Jika kita hendak menyiram pokok buah-buahan dengan mengepam air dari kolam takungan, beberapa langkah perlu kita ambil sebelum kita mulakan proses mengepam air atau proses menyiram air pada pokok. Langkah-langkah yang kita perlu ambil dalam proses mengepam air dari kolam takungan adalah seperti berikut. Langkah pertama yang kita perlu ambil adalah kita perlu mengira jumlah air yang masih ada dalam kolam takungan dan berapa lamakah ia mampu bertahan. Contohnya, kolam takungan ini mempunyai kedalaman sedalam 20 kaki. Bagaimanapun, kita rumuskan kedalaman kolam ini untuk kegunaan siraman pokok sedalam 10 kaki sahaja. Selepas kita tolak kes-kes sejatan air, kegunaan lain, air lumpur dan kontingensi. Sekiranya kita pam air dari kolam ini sehari sekali dan ianya surut sedalam sekaki, maka air dalam kolam ini dapat bertahan selama 10 hari. Sebaliknya, jika kita pam air dari kolam ini 3 hari sekali, maka air dalam kolam ini mampu bertahan selama 30 hari. Sementara itu, jika kita pam air dari kolam ini sehari sekali dan airnya surut sedalam setengah kaki, maka air dalam kolam ini dapat bertahan selama 20 hari. Namun begitu, jika kita pam air dalam kolam ini 3 hari sekali, maka air dalam kolam ini mampu bertahan selama 60 hari. Langkah yang kedua adalah kita mendapatkan maklumat mengenai lama mana jangkaan kemarau akan berlaku pada tahun itu, sama ada sebulan, 2 bulan atau lebih. Langkah yang ketiga adalah kita perlu mengetahui berapa lama pokok buah-buahan kita mampu bertahan jika tidak disirami air. Seeloknya kita mulakan siraman dari tarikh terakhir jangkaan pokok kita dapat bertahan untuk menjimatkan air. Langkah keempat dan terakhir adalah kita perlu membuat pengiraan-pengiraan tentang satu, bila kita hendak mula pam atau siram pokok. 2, berapa kali atau berapa kaki atau inci air kolam akan surut sekali kita pam. Ketiga, berapa kali seminggu kita pam air atau berapa hari sekali kita hendak pam air. Selepas kita membuat pengiraan-pengiraan ini, barulah kita mulakan proses mengepam atau menyiram pokok. Karena kita tidak mahu masalah timbul di hadapan garisan penamat. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian, terima kasih.